Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya pada tuan-tuan pada hari ini sebelum kita mula tukar slide ni. Tuan-tuan pernah diuji tak? Sekarang cuba fikir satu ujian yang paling besar yang telah ditempuh oleh tuan-tuan dalam hidup kita ini. Saya umur 52 tahun, sepanjang 52 tahun ini ada ujian-ujian yang telah saya tempuh. Dan saya tahu apa dia ujian yang paling besar untuk saya. Tuan-tuan ada tak ujian? Ada sampai di sini Allah bagi nikmat pada dia, tak ada lagi ujian. Ada tak? Cuba angkat tangan sikit. Okey je hidup saya. Ada ke? Perempuan dekat belakang, ada ke yang okey je hidup, tak ada ujian langsung? Mungkin ada. Begini ya, saya nak ceritanya, pada tahun 2011 saya bersara daripada UiTM. Dulu saya kerja dengan UiTM. 24 tahun saya bekerja daripada UiTM. Dan saya bersara tu kerana saya mendapat tawaran untuk bekerja di Universiti Taibah Madinah. Jadi orang UiTM tanya saya, Prof, nak hadiah apa? Dia boleh tanya nak hadiah apa. Susah saya nak jawabnya. Tetapi saya minta satu, saya kata boleh tak bagi saya satu majlis untuk saya menyampaikan syarahan kepada seluruh rakyat Malaysia, tetapi buat di UiTM Segamat, tempat saya bersara. Dan tajuk yang saya nak bagi adalah menghadapi ujian. Oh okey, mudah saja kan? Jadi dia pun buka kepada publik, jemput dah datang ke majlis saya tersebut. Itu hadiah yang saya nak. Jadi pada malam itu, sebelum besoknya untuk saya menyampaikan kuliah, saya masuk dalam Facebook saya jemput orang datang ke Segamat, dan saya tanya satu soalan, suruh dia jawab di Facebook tersebut. Soalan dia apa? Pernahkah tuan atau puan menghadapi ujian? Apakah ujian yang paling besar sekali dalam hidup kita? Tak payah bagi nama, tulis saja kat sini, saya beritahu. Ramai yang hantar dan menceritakan ujian-ujian dia. Okey, antaranya saya bacalah. Dia kata ujian yang paling besar bagi dia kehilangan ibu bapa. Ada di antara tuan-tuan ini yang rasa ujian paling besar bila mak dan ayah meninggal. Sebab kita rapat dengan dia, dan dia, mak ayah kita ni cukup baik dengan kita, dan kita membesar sampai tahap kita jadi macam gini kerana mak dan ayah. Bila dia tinggalkan kita, kita rasa kita tak dapat terima lah. Maksudnya ujian tu tak dapat. Oh, sedih-sedih sungguh. Okey, ada yang kata macam gitu. Ada seorang kontraktor, dia mengatakan bahawa ujian dia yang paling besar dalam hidup dia bila dia hampir muflis. Zaman gawat, muflis. Itu paling besar, merempat sungguh, dia kata, daripada kaya jadi miskin. Ada yang kata bahawa ujian yang paling besar bagi dia adalah kerana menghadapi penyakit kronik. Apa dia penyakit kronik? Kanser. Lagi? Jantung. Lagi? Buah pinggang. Lagi? Macam-macam tu lah. Saya pun tak tahu. Kencing manis di kronik lah. Jantung apa ni, darah tinggi, biasa lah tu kan. Baik, penyakit kronik yang dia kata. Yang keempat, ini saya rasa pensyarah. Dia kata apa? Ujian paling besar dia rasa dia layak untuk dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara, PhD, tapi orang lain dapat. Pasal apa? Dia tak baik dengan bos. Ini kira kronik lah tu. Jadi ini bagi dia ujian lah. Dan ada lagi ujian yang diceritakan bahawa dia tak dapat naik pangkat. Ini kes pejabat. Dia rasa dia patut naik pangkat, tetapi orang lain dapat naik pangkat. Sedih betul. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bila saya baca ni, banyaklah yang tulisnya, lebih kurang 100 gitu. Semuanya tak ada satu pun yang saya nak. Saya tanya orang, saya harap ada seorang yang akan memberi jawapan sebagaimana yang saya nak. Pasal apa? Profesor ni bila dia bertanya soalan, dia dah ada jawapan. Jadi siapa yang jawab tak ikut dia, kira salah. Dia sombong gitu. Akademik ni, orang pensyarah ni. Berapa ramai cikgu-cikgu
yang periksa soalan budak-budak SPM ke apa, dia pangkah saja jawapan yang tidak ikut skema, sedangkan jawapan tu mungkin betul. Pasal apa? Dia malah fikir. Banyak berlaku begitu. Saya dekan, saya tahu, saya pengarah kampus, saya tahu, saya jaga akademik, saya tahu. Jadi kebanyakan pensyarah dia ada skema jawapan. Hari ni saya ada skema jawapan. Tuan-tuan, tak ada seorang pun jawab ujian paling besar tidur. Tak ada. Kenapa tidur paling besar? Sebab kerana tidurlah kita tak boleh bangun solat subuh berjemaah. Rasulullah kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah, aku nak bakar rumah dia. Dia tak kata itu sebagai satu ujian. Patutlah ramai orang tak datang sembahyang ke masjid. Dia tak kisah. Subuh esok tengok 1 sah 2 sah, paling banyak 3 sah. Rasulullah kata apa? Nak tahu orang tu beriman ataupun orang itu munafik, tengok solat subuh dan isyak berjemaah. Dan esok di hari penghakiman, solat dulu yang akan dikira. Tuan-tuan tak rasa ke itu ujian untuk kita? Selagi kita tak faham yang ini, selagi tu huru-hara kedudukan kita. Baik, berapa ramai orang yang tidur ni subuh-subuh gajah, jaga dah tapi tidur tak boleh nak bangun. Kan? Dah jaga kering, pum bangun, pum tutup, tidur lagi. Soal tak pergi masjid satu hal, subuh tu sendiri tak sembahyang. Tak, bukan sekarang lah tuan-tuan, semua sembahyang belaka dah masa kita muda dulu. Cerita ni sebab saya melalui proses tersebut. Baik, ada orang kata tadi, macam saya kata, saya, ya Allah, mak saya meninggal, ayah saya meninggal, ini ujian paling besar lah setakat ni. Wah, cerita tu dalam keadaan sedih. Masa mak ayah dia meninggal, menangis. Tapi saya kata tadi, ibu bapa yang meninggalkan kita, saya tinggalkan anak-anak nanti, saya tinggalkan 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang soleh dan solehah. Mati itu bukan satu ujian. Mati, semua orang mati. Dah ayah kita tua, matilah. Memang patut mati, semua orang akan mati. Ujian apanya, ready lah. Tapi ujian yang patut yang kita fikirkan ialah untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Ayah kita mati, kalau betul kita sayang ayah kita, jadilah anak yang soleh dan solehah. Ini masjid pun tak datang. Yang Allah nak bakar, yang Rasulullah kata ibarat dia nak bakar orang tak datang ke masjid. Habis sayang apa mak dengan ayah kita? Jadilah orang yang soleh. Maaf tuan-tuan, tinggi sikit semangat. Minta maaf, bukan marah. Saya ni tak boleh kontrol. Masya Allah, wanita-wanita yang biasa menangis mak meninggal, pasal apa pakai telekung ni datang ni? Semua pakai telekung putih tu, nampak tu. Pasal apa? Sebab nak menghadap Allah. Menghadap Allah ni ada cara dia, tak boleh buka aurat. Tapi lepas saja habis majlis ini, habis solat isyak, ada yang akan keluar daripada bilik ini, sing-sing dia punya keluar, itu macam gitu. Saya biasa tengok di Masjid Nabawi pun lagu tu. Nak pergi masjid pakai stokin, habis masjid saja buka stokin. Aurat tak terjaga dengan sempurna. Kalau betul lah kita sayang mak kita yang dah meninggal, jaga aurat kita tu, jadi wanita yang solehah. Kita dah baik tuan, puan, kita semayang, tapi aurat kita tak jaga. Berapa ramai anak-anak kita yang pakai tudung, pakai t-shirt tu pergi kedai kat luar tu, semua pakai tudung, tapi pakai t-shirt, pakai jeans. Itu bukan menutup aurat, itu pakai tudung. Tutup aurat adalah mereka yang boleh solat terus. Sebab tu saya kata pakai baju kurung tak salah, tapi bila pakai baju kurung, kita cikgu pergi mengajar, kita pegang whiteboard tu, marker tu, nak tulis, kita angkat macam ni, tengok jatuh kan, jatuh ni nampak lengan ni. Anak-anak murid kita kat depan tu, yang tua-tua yang akhir balik belaka dah tu, kata ya Allah putih seleput cikgu aku. Hari-hari kita buat lagu tu, hari-hari ni tak jaga. Jadi anak yang solehah ke? Tak. Sebab kita buat hari-hari.
Sebab itu kita kena nak berfikir ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang saya kata tadi, ada kontraktor yang mengatakan bahawa saya ujian yang paling besar adalah muflis, dekat-dekat nak muflis, tak dapat kontrak. Memanglah ujian, betul ujian. Dan orang ini bila dia tak ada kerja, dia semayang lah. Dalam Quran selalu sebut, dia kata apa? Mu ni ingat aku masa susah je, masa senang mu lupa aku. Dalam ayat yang lain dia kata apa? Malam mu minta maaf dengan aku, minta ampun dengan aku, siang mu buat jahat dah. Siang mu buat ampun, minta ampun dengan aku, malam mu jahat. Tapi aku ni Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini diulang-ulang dalam Quran. Dan orang yang hampir-hampir muflis ni, dia terseksa tau. Bila terseksa dia ingatlah Tuhan. Semayang pergi ke masjid, dia tak ada kerja, terjaga tengah malam pening kepala, ambil wuduk tahajud. Allah kata apa? Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam tersisa, dan Allah bertanya kepada hambanya, ada tak hambaku yang berdoa kepadaku, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Pada masa tu free kan, kita dah lah ada masalah, aku cerita dengan Allah, ya Allah Tuhanku, aku ni tak ada kontrak begini-begini, mengadu dengan Allah. Dan Allah dengar, memanglah dia bagi balik. Berapa ramai usahawan yang nak jatuh muflis tiba-tiba bangkit balik, ramai. Bila dapat kontrak berjuta-juta, dah tak pergi ke masjid dah. Pasal apa? Sibuk, kerja banyak. Semayang bukan tak semayang, semayang di akhir waktu. Mana ada tahajud? Tahajud dah tak ada dah, tak buat dah. Pasal apa? Duit dah banyak. Nampak? Itu ujian dia. Ujian apa? Ujian kaya. Yang kita nampak sekarang ni ujian duka. Yang diceritakan ujian duka semua tu. Yang kita lupa ujian kaya, ujian senang. Ujian senang ni lagi susah.